Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar tingkatan 5 MSM Batu Pahat. Merupakan minggu yang kelima untuk kelas kita walaupun kita baru 4 kelas lebih kurang. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan unit 3 iaitu berkenaan dengan permainan berasaskan serangan ataupun permainan kategori serangan. Okey, kita terus saja tanpa buang masa. Okey, sementara yang lain masuk baru ada 8 orang. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, Nurdini, Wan Hilmi, Nur Aina, Najwa, Safia Badrisha, Luqman, Abiyatul Adawiyah, Jaina Zalika. Saya terus saja dengan topik kita hari ini berkenaan dengan rugby sentuh, iaitu dalam unit permainan kategori serangan. Okey. Apa yang dikatakan dengan rugby sentuh? Apa yang perlu kamu tahu dalam rugby sentuh adalah mengetahui permainan kategori serangan, dan yang kedua menyatakan kemahiran asas dalam permainan rugby sentuh, mengetahui fungsi dan kepentingannya, dan memahami elemen kejegasan apa yang ada dalam rugby sentuh. Okey, seterusnya berkenaan dengan pengenalan. Permainan rugby sentuh biasanya memerlukan kemahiran untuk berlari, mengawal bola dan mengelakkan diri daripada disentuh. Dia berbeza dengan rugby yang biasa, sebab rugby biasa dia ada kemahiran tackle, scrum dan juga menjatuhkan pihak lawan. Tetapi untuk rugby sentuh, sesuatu pasukan tu dia cuba menguasai kemahiran dengan menyerang ke kawasan pihak lawan dan membuat try di kawasan inline goal ataupun kawasan line ataupun garisan terakhir kawasan pasukan yang bertahan ataupun pasukan yang berlawanan. Dan setiap pasukan dalam permainan ini dia berpeluang untuk bergerak bersama-sama dengan bola. Bermakna apabila seorang itu memegang bola, semua ahli pasukan akan bergerak daripada kawasan bertahan ke kawasan menyerang untuk menghasilkan try, iaitu menyentuh bola di garisan belakang gol. Cuma beza dia, untuk rugby sentuh tak ada tiang gol. Dia hanya ada garisan gol untuk dapatkan mata. Dan setiap try, setiap pasukan yang berjaya melakukan try akan mendapat 5 mata. Okay, apa yang penting yang kedua adalah berkenaan dengan kemahiran asas rugby sentuh ataupun touch rugby, iaitu strategi serangan. Dalam strategi serangan ataupun kemahiran yang perlu kamu tahu ada 3, iaitu tendang dan tangkap, yang mana ia merupakan salah satu elemen penting untuk sama ada kita mengatasi pihak lawan secara berseorangan ataupun satu lawan satu, bagi memastikan dapat menguasai kawasan permainan. Okay, kemahiran ini juga biasanya memang akan digunakan oleh pemain untuk melakukan serangan dan membawa bola. Okay, di mana pemain tersebut akan melakukan tendangan sederhana melepasi pihak lawan dan cuba berlari untuk menangkap semula bola yang ditendang ke atas tadi. Okay, dia perlukan kepantasan untuk melepasi pihak lawan. Okay, kemahiran ni saya sertakan dalam bentuk video, tendang dan tangkap. Okay, ini asas dia, tendang dan tangkap. Okay, ulang semula. Tendang dan tangkap semula biasanya digunakan semasa membawa bola dan mengatasi pihak lawan yang datang secara satu lawan satu. Seterusnya, yang kedua adalah hantaran silang ataupun scissors. Okay. Strategi hantaran silang ni memerlukan pemain pasukan menyerang yang membawa bola berlari ke hadapan, menghantar bola secara bersilang sesama rakan sepasukan. Okay, macam yang saya sebut tadi, apabila seseorang pemain itu membawa bola, semua ahli pasukan akan sama-sama bergerak. Cuma bila buat hantaran silang, sama ada hantaran sisi kanan ataupun sisi kiri secara selari, ataupun yang menerima bola berada di belakang sedikit daripada yang membawa bola. Bila buat hantaran yang tidak dibenarkan adalah di hantaran hadapan ataupun memberi bola secara berhadapan menuju ke kawasan pihak lawan. Okay?
fungsi dia ataupun hantaran silang ni, fungsi dia adalah untuk mengelirukan pihak lawan. Satu, apabila kita membawa bola, mendekati pihak lawan yang sedang cuba bertahan, dan kita terus membuat hantaran ke arah kanan ataupun kiri di mana kedudukan rakan sepasukan itu berada untuk menuju ke kawasan in goal ataupun line untuk try. Ini contoh dia. Okay, untuk hantaran silang ada dua. Satu adalah hantaran silang secara loop, iaitu kedudukan membawa bola sedikit ke hadapan dan yang menerima sedikit ke belakang, tetapi pergerakan masih ke arah in goal line ataupun ke arah try untuk pasukan lawan. Okay, yang kedua, miss pass. Miss pass ni pun salah satu untuk mengelirukan pihak lawan tapi masih membuat hantaran silang antara kanan dan kiri, okay, di mana kedudukan rakan sepasukan sedang menunggu. Cuma beza dia, hantaran silang, dia akan melepasi rakan sepasukan tu untuk ke rakan sepasukan yang berada di jarak yang lebih jauh, okay, mengatasi rakan sepasukan yang berada di kawasan yang lebih dekat. Ini pun sama untuk memastikan dan mengelirukan pihak lawan dan dapat menguasai kawasan permainan. Okey, seterusnya strategi serangan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah mengacah dengan zigzag. Okay, mengacah dengan zigzag ni biasanya dilakukan oleh seorang pemain yang bertemu pihak lawan antara satu dengan satu ataupun satu lawan satu lah. Okay, strategi ini digunakan untuk seorang penyerang tu membawa bola terus ke hadapan bagi mengelakkan diri dia disentuh ataupun ditahan oleh pihak lawan. Biasanya pemain yang membawa bola ni boleh melakukan pergerakan mengacah ni dengan lakuan yang tangkas, seolah-olah contohnya nak bergerak ke kanan, tapi sebenarnya tujuan dia adalah bergerak ke kiri untuk mengelirukan pihak lawan. Dan pemain yang boleh melakukan larian zigzag ni biasanya pergerakan dia ke arah kiri dan terus ke kanan ataupun ke kanan dan terus meneruskan ke arah ke kiri, yang dinamakan pergerakan ni adalah dodge. Dia boleh berubah-ubah mengikut ke mana arah yang dia nak tuju sebenarnya. Ini contoh mengacah dengan larian zigzag. Okay, sekali lagi, membawa badan ke arah kanan dan seterusnya bergerak ke arah kiri. Kalau kamu tengok pemain yang bertahan seolah-olah terikut pergerakan yang pertama untuk ke arah kanan untuk bertahan, tetapi pergerakan yang ditukar secara mengejut oleh pemain yang membawa bola membolehkan dia melepasi pihak lawan yang sedang bertahan. Okey, yang ketiga adalah bentuk asas serangan. Serangan yang macam mana yang boleh dibuat dalam rugby sentuh, iaitu strategi menyerang daripada tengah dengan dilakukan oleh pasukan menyerang membawa bola daripada bahagian sayap ke tengah untuk menghasilkan try. Dan yang kedua, melakukan serangan daripada tengah ke bahagian sayap untuk menghasilkan gol ataupun try. Yang ini menggunakan hantaran silang iaitu loops, miss ataupun menggunakan larian zigzag untuk membuat try selepas mendapat hantaran daripada rakan sepasukan untuk membuat serangan. Okay, simple saja. So contohnya saya tunjukkan dalam video ni untuk lebih mudah. Okay, yang ni dia membuat larian zigzag dan seterusnya membuat hantaran silang ataupun loop ke arah rakan sepasukan dan membuat try daripada tengah. Yang kedua ni adalah daripada tengah ke sayap. Daripada tengah ke sayap. Kalau kamu tengok sekali lagi, okay, membuat zigzag dan seterusnya membuat hantaran loop dan memberi rakan sepasukan untuk buat percubaan try daripada kawasan tengah. Okay, dan seterusnya yang kedua, membuat percubaan dan membuat hantaran untuk memberi pemain sayap melakukan hantaran dan menghasilkan try. Okay, yang keempat adalah kemahiran bertahan. Okay, terdapat permainan macam-macam jenis strategi bertahan ni, tapi untuk kemahiran yang biasa kita gunakan sama ada marking one to one ataupun satu lawan satu ataupun secara berpasukan. Contohnya 2-3 orang ataupun beberapa orang untuk
hadang dan juga menghalang sebarang gerakan daripada pasukan lawan menguasai kawasan untuk melakukan try. Contohnya seorang pemain lawan membawa bola, kita bertahan secara satu-satu. Jika bimbang diatasi dengan mengacah secara zigzag, kemungkinan boleh meletakkan 2 ataupun 3 orang di kawasan bertahan dan cuba merapati pemain yang sedang membawa bola untuk menghalang daripada menguasai permainan dan juga menguasai kawasan permainan untuk menghasilkan try. Okey, seterusnya saya dalam bentuk video lah. Okay, sekejap okay, lagi. Dalam bentuk video. Okay, kalau kamu tengok pemain yang berjersey biru, okay, cuba mengawal pemain yang membawa bola dengan cuba rapat dan menutup sudut untuk mengurangkan pergerakan bebas daripada pasukan lawan. Okay, kalau kamu tengok pasukan yang memakai jersey warna merun susah untuk melakukan try. Okay, sama juga situasinya apabila berlawanan, biru menyerang, pasukan jersey warna merun cuba menutup ruang dan juga sudut semasa pasukan merun cuba menghasilkan try. Okey, kita lihat kemahiran yang dah saya sebutkan tadi, 3 kemahiran dalam bentuk kemahiran asas, iaitu hantaran silang, okay, mengacah secara zigzag dan tendangan dan tangkap. Okay, yang seterusnya adalah kemahiran serangan dan juga kemahiran bertahan. Dan kita lihat kombinasi 5 jenis kemahiran tadi dalam permainan yang sebenar. Okay, permainan kejohanan World Cup final antara Australia dan New Zealand, okay, dalam rugby sentuh. Kalau kamu tengok mirip seperti rugby yang biasa, cuma perbezaan dia tiada tackle dan semasa pemain lawan disentuh, pemain yang bertahan akan bergerak 3 hingga 5 meter ke belakang ataupun back 5 lah biasanya, mengikut kepada peraturan yang ditetapkan oleh penganjur. Okay, dan selepas 5 kali sentuhan, bola akan bertukar tangan kepada pihak lawan untuk membuat try. Okay, kalau kamu tengok kedudukan ni, kalau kita tengok pelbagai strategi yang dia buat, lari secara zigzag, hantaran silang, sama ada menyerang daripada tengah menuju ke pemain sayap ataupun winger, okay, untuk menghasilkan try, ataupun daripada wing ke tengah. Okay, kalau kamu tengok yang ni, New Zealand membuat try daripada kawasan tengah ke pemain sayap. Selepas disentuh, dia akan letakkan bola di atas rumput dan seterusnya pemain yang di belakang akan membuat permainan semula dan meneruskan permainan. Okey, itu saja untuk rugby sentuh dan permainan kategori serangan. Simple, saya tak ambil masa yang banyak untuk penerangan berkenaan dengan topik ni. Mudah-mudahan kita dapat cover untuk kelas hari ini lebih kurang dalam tak sampai pun 15 minit. Saya akan habiskan awal. Terima kasih pada dah ada 70 orang. Nanti saya akan cek satu-satu setiap nama yang ada dalam Facebook komen, dan pastikan selepas ni kamu isikan form untuk kehadiran dalam Google Form, dan ada 4 soalan pengukuhan untuk latihan hari ini, dan semua sekali ada dalam pengajaran dan juga apa yang saya sampaikan hari ini. Saya bersiaran hari ini daripada Rugby World Cup Stadium Fukuoka, Japan, kan, yang macam di belakang ni. Okey, untuk makluman juga saya ingatkan kita akan naik sekolah pada 4 April untuk semua tingkatan 2 hingga 4. Jadi saya mengharapkan semua sekali sihat dan bersedia untuk memulakan sesi persekolahan 2021, walaupun kita lewat 4 bulan lah lebih kurang. Bulan 3 kita dah berehat dan bulan 11 itu kita dah pulang awal.
dan melibatkan lebih kurang dalam 4 bulan jugalah kita berada di rumah, dan ber-PDP lebih kurang dalam 2 bulan. Saya nak ingatkan juga berkenaan dengan situasi sekarang masih di tahap yang agak tinggi juga, sebab setiap hari 2,000 lebih kes, macam semalam lebih kurang 2,468 kes baru. Jadi saya ingatkan semua, pastikan kamu menjaga kesihatan dan menjaga diri masing-masing. Di Batu Pahat saja ada 6 kes. Jadi saya mengharapkan kamu sentiasa menjaga kebersihan, pakai face mask jika keluar ke mana-mana. Okay, kerap mencuci tangan, pastikan kalau ada keluar ataupun ada urusan-urusan luar, jangan terlalu dekat dengan orang ramai. Okay, 1 hingga 3 meter jarakkan diri daripada yang sepatutnya lah. Okay, mengikut SOP yang sepatutnya. Okay, duduk rumah kalau tak perlu, study. Okay, dan yang penting banyakkan minum air dan juga exercise. Saya ada cabaran lagi untuk Form 5 dalam masa terdekat ni. Saya sedang sediakan hadiah. Saya mengharapkan 2 orang yang dah terpilih untuk memenangi cabaran yang lepas. Okay, walaupun komitmen tak 100% daripada kalangan kamu, tapi saya mengharapkan 2 tu dah menerima hadiah masing-masing. Kalau tak ada, boleh PM saya lah. Okay, secara personal kalau tak sampai lagi. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi, dan selamat untuk bersedia dengan sesi persekolahan pada 4 April. Itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.